Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kembali lagi bersama saya, Cikgu Fatini untuk pengajaran RBT tahun 5 pengatur caraan. Kita masih lagi dalam tajuk pengatur caraan. Hari ini kita akan tengoklah apa yang akan belajar. Sebelum tu, kita ulang kaji dulu apa itu maksud struktur kawalan pilihan. Struktur kawalan pilihan adalah satu langkah yang mempunyai dua set tindakan untuk dilaksanakan. Manakala untuk struktur kawalan ulangan ialah mempunyai satu set tindakan yang sentiasa berulang sehingga syarat tersebut dipenuhi. Dan dalam algoritma kita akan belajar dua kaedah, iaitu kaedah pseudocode dengan kaedah carta alih. Kaedah pseudocode ni adalah set penyataan dalam bahasa biasa yang menunjukkan langkah demi langkah melaksanakan tugasan dari mula hingga tamat. Manakala kaedah carta alih adalah langkah-langkah penyelesaian masalah secara grafik. Dan kita juga telah belajar terdapat 5 simbol yang tertentu boleh digunakan semasa membina carta alih, dan yang ni awak boleh rujuk muka surat 42. Cikgu tak akan ulang lagi lah sebab kita dah belajar apa pseudocode, apa itu carta alih bagi kedua-dua set, struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Jadi apa yang kita belajar tentang hari ni? Hari ni awak semua akan lihat lagi sekali berkenaan dengan mengenal pasti struktur kawalan jujukan pilihan dan ulangan melalui kaedah pseudocode. Yang kedua, awak akan mengenal pasti juga struktur kawalan jujukan pilihan dan ulangan melalui kaedah carta alih. Maksudnya kita akan tengoklah ketiga-tiganya, kita akan tengok untuk kaedah pseudocode dan carta alih bagi struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan. Dan setelah itu kita akan membezakan struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan melalui kaedah pseudocode dan carta alih. Kita akan tengok apa yang perbezaan antara struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan. Okey, jadi kalau kirakan untuk hari ini kita akan belajar berkenaan dengan perbezaan antara struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan. Okey, kita bermula dulu dengan kaedah pseudocode. Kita tahu kaedah pseudocode ni adalah set pernyataan bahasa yang menceritakan dari langkah mula hingga tamat. Okey, kaedah pseudocode ni adalah salah satu kaedah dalam algoritma. Okey, kita masuk dulu. Yang ni awak semua boleh buka buku teks muka surat 43 ke 44, macam tu lah. Tapi awak boleh buka buku teks. Yang ni pun cikgu ambil daripada buku teks, cikgu letakkan dekat sini, so kita bincangkan sama-sama. Okey. Perbezaan struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan melalui algoritma. Perkataan jika digunakan pada struktur, okey, yang ni cikgu akan highlightkan. Okey, perkataan jika digunakan pada struktur kawalan pilihan, struktur kawalan pilihan untuk menunjukkan adanya pilihan lain, untuk menunjukkan adanya pilihan yang lain. Okey, perkataan selagi, yang ni cikgu gunakan highlight biru. Okey, perkataan selagi pada struktur kawalan ulangan digunakan untuk menunjukkan keadaan berulang-ulang sehingga arahan dipenuhi. Tapi dekat sini awak semua tak familiar lagi dengan apa itu kawalan jujukan. Yang ni situasi satu ni menunjukkan situasi satu ni menunjukkan tentang struktur kawalan jujukan melalui kaedah pseudocode. Jom kita tengok. Basically, jujukan ni sangat-sangatlah simple sebab kita hanya tulis saja langkah demi langkah, satu hingga mula hingga tamat, macam tu saja. Okey, kita boleh tengok kat sini. Cikgu gunakan laser sikit. Okey, saya hendak membasuh air teh panas. Tu je kawalan jujukan. Maksudnya dia dah tahu, dia tak ada pilihan pun. Dia memang nak, dia dah tahu dia nak teh panas. Okey, jadi pertama kita boleh tulis mula, masakkan air.
Masukkan uncang teh ke dalam cawan. Tuangkan air panas ke dalam cawan. Masukkan sedikit gula. Kacau air tamat. Sebab dia dah tahu step by step apa yang dia nak buat bagi struktur kawalan jujukan ni. Maksudnya very straightforward lah yang ni. Okay, saya rasa yang ni tak ada masalah. Okay, kita kembali pula kepada struktur kawalan pilihan. Struktur kawalan pilihan ni, awak kena bagi perhatian dekat perkataan jika. Sebab dekat sini dia ada pilihan. Jadi bila ada pilihan, bermaksud dia ada dua pilihan lah. Contohnya yang dekat tepi ni. Saya hendak membancuh air coklat panas. Hendak masukkan susu atau tidak. Maksudnya dia ada pilihan, dia nak masukkan susu ataupun tak nak masukkan susu. Contohnya kalau dia nak rasa lagi berlemak, manis apa semua, masukkan susu. Kalau tak nak, tak perlu masukkan susu. So dia ada pilihan, dia boleh buat pilihan. Kalau yang untuk jujukan tadi, dia nak buat air teh panas, dia memang nak guna gula je, dia tak nak guna susu. So dia dah tahu apa yang dia nak kalau untuk jujukan. Tapi kalau struktur kawalan pilihan ni, dia masih lagi berfikir nak guna susu ataupun tidak. Jadi untuk pseudocode, macam mana kita buat adalah, ni kaedah pseudocode lah ni. Mula, masak air. Masukkan serbuk coklat ke dalam cawan. Tuangkan air panas ke dalam cawan. Nampak tak ayat dia ni? Jika, dah keluar ayat jika. Jika mahu susu, maka tambahkan sedikit susu. Tamat jika, kacau air, tamat. Maksudnya tamat lah. Jika tu tamat adalah dia dah masukkan susu, kacau air. Okey, teruskan lagi dengan situasi yang ketiga. Iaitu, kita gariskan sikit. Struktur kawalan ulangan. Nampak nak tak ni? Dia berpeluh-peluh ni. Berpeluh-peluh. Okey. Panasnya hari ini, saya sangat dahaga. Kiranya dekat sini dia menunjukkan dia sangat dahaga. Dan struktur kawalan ulangan. Kat mana ulangan dia? Ada perkataan selagi. Yang ni pun ada perkataan selagi. Mula, minum air. Selagi rasa dahaga, minum air lagi. Tamat selagi, tamat. Maksudnya kita kena nyatakan tamat selagi, tamat. Kalau untuk yang first untuk jujukan, kita tak ada pun selagi ataupun jika. Just tuliskan satu persatu dan kita terus daripada mula hingga tamat. Kalau yang ni ada selagi bagi ulangan, tapi kalau untuk pilihan ada jika. Yang ni cikgu buat macam ni supaya awak semua lagi senang nampak apa itu struktur kawalan jujukan, apa itu struktur kawalan pilihan, apa itu struktur kawalan ulangan. Okey, dekat sini adalah kaedah secara pseudocode. Kita tahu kaedah pseudocode ni adalah set pernyataan bahasa yang menceritakan langkah daripada mula hingga tamat. Okey, kita boleh tengok kat sini set kawalan jujukan. Yang dekat akhir-akhir, kacau air, tamat. Sebab dia tak ada perkataan jika atau perkataan selagi. Tapi kalau untuk pilihan, dia kena ada perkataan jika. Nampak tak? Perasan tak perkataan jika? Kalau untuk struktur kawalan ulangan, dia kena ada perkataan selagi. Nampak tak selagi kat sini? Itu sajalah yang awak boleh nampak perbezaan dia berkenaan dengan jujukan, pilihan dan ulangan. Ulangan ni dia akan berterusan sampailah syarat tu dipenuhi. Contohnya akan minum air selagi rasa dahaga, akan minum air. Tak kira lah habis 2 botol ke 3 botol ke, selagi rasa dahaga akan minum air. Faham ke? Kalau untuk kawalan pilihan pula, dia hanya ada 2 pilihan sahaja. Maksudnya nak masukkan susu ataupun tak nak. Tu je pilihan dia. Dia tak ada 3 ke 4, 2 sahaja pilihan. Kalau untuk kawalan jujukan, tak ada pilihan. Memang dia nak masukkan gula, kacau air dan tamat. Okay.
Kita pergi pula kepada kaedah carta alih. Okey, untuk kaedah carta alih ni awak boleh buka muka surat 42 untuk tengok simbol yang perlu kita gunakan. Sebab kita tak boleh gunakan simbol yang suka-suka, nak guna bentuk awan ke, nak guna bentuk bintang ke, tak boleh. Kita dah ada tetapkan simbol dia, boleh tengok dalam muka surat 42 macam mana nak gunakan simbol tu, simbol mula apa, simbol tamat macam mana, simbol syarat macam mana, dia dah nyatakan dekat dalam buku teks lah, muka surat MS 42. Yang ni pun cikgu dah bincangkan dengan awak semua. Mungkin awak semua boleh tengok dalam buku teks, okey? Kalau rasa macam tak faham, boleh tengok lagi YouTube cikgu yang sebelum ni berkenaan dengan simbol ni. Cikgu ada terangkan dalam struktur kawalan ulangan. Okey, kita masuk kepada carta alih kawalan jujukan. Yang dekat sini, okey, nampak tak? Dia buat anak panah terus sahaja ke bawah. Tak ada, maksudnya tak ada jika, tak ada selagi. Nampak je? Kita memang akan nampak macam mana cara nak buat air teh tu. Mula masak air. Masukkan uncang teh. Okey. Mula masak air. Masukkan uncang teh ke dalam cawan. Tuangkan air panas ke dalam cawan. Masukkan sedikit gula. Kacau air. Tamat. Maksudnya dekat sini kita nampak very simple cara dia. Follow saja, insyaAllah kita boleh buat. Okay? Untuk kawalan jujukan ni sangat-sangat simple. Kita masuk pula kepada struktur kawalan pilihan bagi carta alih. Yang ni pun awak semua dah belajar. Kita dah belajar. Satu masa rasanya kita belajar. Memang belajar untuk awak faham benda ni. Mula masak air. Masukkan serbuk coklat ke dalam cawan. Tuangkan air panas ke dalam cawan. Mahu susu. Ya, sedikit susu. Ya, masukkan sedikit susu. Kalau nak mahu susu, bagi ke sini. Ya, masukkan sedikit susu. Dan sampai kat sini, kacau air tamat. Tapi kalau tak nak, just jalan terus sahaja. Okay. Boleh faham ke? Nampak tak flow dia? Pastikan, dekat sini cikgu nak tekankan, pastikan tengok anak panah yang ditunjukkan ni. Nampak tak anak panah yang ditunjukkan ni? Kacau air dan tamat. So, kita pergi lagi kepada yang ketiga, iaitu struktur kawalan ulangan. Mula minum air. Masih dahaga. Ya. Masih dahaga. Ulang lagi. Nampak tak? Yang tadi, kita nampak anak panah tu. Tolong perhatikan betul-betul anak panah yang ditunjukkan. Okey. Tidak tamat. Dan cikgu pun ambil jugalah bagi awak nampak lah kan. Okey, ketiga-tiga ni struktur kawalan jujukan. Yang ni straightforward sahaja. Yang ni pastikan tengok anak panah ni kalau untuk pilihan. Dia straightforward juga tapi dia ada branch, kata ada cabang sedikit. Kalau untuk dahaga pun ada cabang tapi anak panah dia kita nampak berulang-ulang lah. Daripada sini masih dahaga, ya, minum air lagi. Minum air. Kalau tak ada, terus tidak, masih dahaga, tidak dan tamatkan sahaja. Okey, itu sahaja penerangan berkenaan perbezaan struktur kawalan jujukan, pilihan dan juga ulangan berkenaan dengan kaedah pseudocode dan kaedah carta alih. Jadi cikgu bagi tugasan untuk hari ni. Okey, tugasan ni yang pertama adalah awak padankan carta alih di bawah dengan struktur kawalan yang betul. Struktur ni, padankanlah mana jawapan dia. Lepas tu dekat bawah ni, nyatakan struktur kawalan di bawah dengan pseudocode yang diberi. Nyatakan juga dekat bawah ni. Okey. Ni tugasan yang pertama. Yang ni very simple, hanya padankan, hanya nyatakan. Jadi kita bagi lagi sedikit tugasan. Okey, untuk tugasan yang kedua, ni dah bagi pilihan jawapan. Mula tulis nama, kelas, dah bagi pilihan jawapan. Awak semua dah bagi pilihan jawapan dan masukkan dekat dalam kotak-kotak ni. Pastikan awak masukkan dalam kotak yang betul. Untuk simbol-simbol ni, simbol ni tidak direka. Simbol ni memang ada dinyatakan dalam muka surat 42. Okey.
Masukkanlah mana yang betul, mana yang sesuai dalam kotak tu. Carta alif pun sama, dah ada orang kata dah ada pilihan jawapan, hanya masukkan sahaja dalam kotak yang disediakan. Dan seterusnya sama jugalah untuk struktur kawalan ulangan. Okey. Dan kelas kita dah sampai ke penghujungnya. Apa itu struktur kawalan jujuk? Hari ini kita telah belajar perbezaan antara struktur kawalan jujukan, struktur kawalan pilihan, struktur kawalan ulangan melalui kaedah pseudocode dan carta ahli. Cikgu harap awak semua boleh faham ketiga-tiga struktur ini dan faham cara nak buat algoritma melalui pseudocode dan carta ahli. Boleh ulang-ulang lagi YouTube cikgu ni kalau ada yang tak faham. Dan bagi keempat-empat tugasan cikgu bagi tadi, boleh hantar gambar melalui WhatsApp kepada cikgu. Dan sekiranya tidak faham, boleh terus WhatsApp dan boleh juga komen dekat sini. Okay, sekian, terima kasih untuk kelas pada hari ini. Ada sebarang pertanyaan, keraguan, boleh terus komen. Okay. Dan jangan lupa like, subscribe and share cikgu punya YouTube ni. Dan boleh komen juga untuk apa-apa tak faham boleh direct terus. Okay, sekian, terima kasih.